Okey, sekarang tajuk kecurunan dan luas di bawah graf. Okey, tajuk tingkatan 5 bab 6. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar dua benda, iaitu kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf dengan kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf, iaitu graf laju masa. Okey, first kali kita kena kenal dulu graf. Ada dua jenis graf, iaitu graf laju masa. Okey, graf laju masa, okey, ni masa. Ini mewakili masa dan dia punya paksi X dia mewakili masa dan paksi Y dia mewakili laju. Okey, graf laju masa. Okey, jadi kat sini bila daripada asalan, daripada asalan kat sini, naik ke atas itu bermakna kecurunan positif. Okey, ataupun kejutan ataupun kadar perubahan laju. Ini maksudnya maksud yang samalah. Kejutan dengan kadar perubahan laju ni maksud yang sama. Benda yang sama, maksud yang sama, membawa maksud yang sama. Okey, bila dalam graf laju masa, yang mendatar ini bermakna kecurunan dia kosong. Okey, kecurunan kosong ataupun laju malar dia ataupun laju dia seragam. Sama je, laju dia sama. Okey, sama saja. Maksudnya kalau yang mendatar ni dalam graf laju masa, dia punya yang mendatar ni bermakna laju dia sekata, sama je. Okey, seragam. Okey, manakala kalau yang daripada atas turun ke bawah ni maksudnya kecurunan negatif. Okey, perubahan ataupun nyah kejutan ataupun kadar percutan laju. Okey, dia turun ke bawah maksudnya nyah kejutan. Okey, ataupun kecurunan negatif. Okey, ini untuk graf laju masa. Kita tengok pula untuk graf jarak masa. Okey, kalau untuk graf jarak masa, paksi X dia masa, okey, paksi Y dia jarak. Okey, jadi kat sini daripada A ke B ni ini kecurunan positif. Okey, kecurunan positif. Okey, ataupun laju ataupun kadar perubahan jarak. Okey, nama yang samalah laju ataupun kadar perubahan jarak. Okey, jadi kat sini objek ni bergerak daripada A. Maksudnya kat sini kalau daripada A ke B ni maksudnya bermula dari sini, maksudnya contohlah kereta. Kereta itu berjalan mula bergerak pada A, okay, kemudian pergi ke B, okay, dengan jarak dia pergi ke D, kemudian okay, pergi ke B. Okay, maksudnya objek tengah bergerak. Okay, kalau B ke sini, objek yang graf yang mendatar ni ataupun garis yang mendatar ni bermakna objek itu tengah berhenti. Okay, tengah berhenti. Jadi B ke sini objek ni tengah berhenti. Okay, dia berbeza dengan graf laju masa. Kalau graf jarak masa yang mendatar itu bermakna objek tu tengah berhenti. Jadi ataupun kereta tu tengah berhenti. Okay, tak bergerak, tengah berhenti. Jadi B sini untuk objek tu tengah berhenti. Kalau CD ni pula kecurunan negatif dia turun. Ataupun laju ataupun jarak kadar perubahan jarak. Okay, ataupun kat sini kita berkata objek ni bergerak dari C ke D. Okay, dalam bab ni kita kena kenal formula laju, kena tahu formula laju yang formula purata laju. Okay, formula laju jarak bahagi masa. Kalau formula purata laju, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, formula laju jarak bahagi masa, formula purata laju jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, kita tengok pula kuantiti yang diwakili oleh kecurunan graf. Okay, kecurunan graf. Kita tengok untuk graf laju masa, ini graf laju masa. Okey, jarak yang dilalui 3 saat pertama. Okey, kita tengok kat sini 3 saat pertama. Okey, 3 saat pertama di sini. Di sini. Okey, jarak yang dilalui untuk 3 saat pertama di sini. Di sini. Kita kata jarak yang dilalui 3 saat pertama, di sini ke sini, dari sini ke sini. Okey, jarak dia kita kena kira jarak dia berapa. Nak kira jarak dia kita kena kira dia punya luas dia. Okey, luas segitiga ni. Okay, luas segitiga ni berapa? Jadi luas dia 1/2 darab dengan 3. Darab dengan 6. 3 tu dia punya panjang lagi sini. 3. Kemudian darabkan dengan 6 dia punya tinggi dia ni. 6. Okay, 1/3 darab 1/2 darab 3 darab 6. Jadi kat sini 9 meter. Okay, 9 meter. Okay, dia punya jarak dia 9 meter. Untuk laju graf laju masa sahaja. Untuk graf laju masa. Okay, kalau untuk graf okey, untuk graf laju masa. Seterusnya jarak semasa hal laju sekata. Hal laju sekata ni. Yang sekata ni, yang mendatar ni. Laju sekata yang mendatar ni. Okay, yang mendatar ni kita kena, dia kata nak jarak dia. Nak kira jarak untuk graf laju masa kita kena kira luas dia. Kena kira luas dia. Luas di sini berapa? Okay, luas segi 4 ni berapa? Segi 4 tepat ni berapa? Nak kira luas segi 4 tepat ni berapa? Kita tengok yang mendatar ni berapa? Okay, yang mendatar ni dia punya jumlah dia 5. Ni sini 5. Nak tahu 5 macam mana? 8 tolakkan saja dengan 3. Jadi dia dapatlah jumlah yang
Lebar ni 5, yang tinggi dia ni 6 lah. Okay, sebab apa? Sebab sini ke sini 6. Jadi kat sini jumlah dia 6. Jadi kita darabkan saja. 5 darabkan yang 6 dapatlah 30 meter. Okay, jadi yang seterusnya pula jarak yang dilalui 2 saat terakhir. 2 saat terakhir. 2 saat terakhir di sini. Okay, daripada 8 hingga 10 lah di sini ke sini. Okay, dari sini 8 hingga 10 ni. Okay, 2 saat terakhir ni. Macam nak kira, kita kena kira luas trapezium ni. Okay, luas trapezium ni. Okay, luas trapezium ni. Okay, luas trapezium ni. Kira-kira luas trapezium ni berapa. Okay, luas trapezium. Okay, 1/2 darat dengan garis yang selari, iaitu kat sini lah garis yang selari kat sini 6 ni dengan 12. Kita tambahkan kedua-dua ni 6 dengan 12. 6 tambah 12 darat dengan 2. 2 ni dia punya tinggi dia. Tinggi dia yang ni lah. Dan tinggi dia sini. Lihat sini 2. Lihat sini 6 tambah 12 darat dengan 2 dapat 18 meter. Jadi keseluruhan ni 18 meter. Okey, yang seterusnya pula hal laju sekata. Okay, hal laju sekata. Okay. Bila nak minta hal laju sekata itu bermakna hal laju dia sekata. Okay, laju dia setengah sekata. Sama je. Okay, selari saja. Jadi kat sini lah. Okay, jadi yang mendatar ni lah hal laju sekata. Okay, yang mendatar ini hal laju sekata. Jadi nak dia punya hal laju dia yang sekata. Jadi kat sini 6 meter lah. Okay, dia duduk dalam keadaan 6 meter per saat yang sekata. Okay, dia duduk dalam laju tu sekata saja. Kat 6 meter per saat. Okey, itu untuk hal laju sekata. Seterusnya pula, apa yang kita dapat pada graf ni, tempoh masa bergerak dengan laju tetap. Tempoh masa yang dia bergerak dengan laju tetap ni. Laju yang tetap ni, berapa tempoh masa dia? Nak tahu dia kena tolaklah 8 tolak dengan 3 saat. Okey, 8 saat ni kena tolakkan dengan 3 saat. Okey, dapatlah dia punya tempoh ni berapa? Dapatlah 5 saat. Okey, 5 saat. Okay, yang seterusnya pula, purata laju. Okay, purata laju dalam 10 saat. Okay, purata laju yang 10 saat. Keseluruhan ni purata laju dia. Nak tahu purata laju untuk keseluruhan ni, keseluruhan laju ni, kena purata laju formula jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi kat sini kena tahu jumlah jarak dia berapa. Nak tahu jumlah jarak dia berapa, kita kena kira satu-satu lah. Okay, yang segi 4 ni berapa dia punya luas dia, segi 3 ni berapa luas dia, segi 4 ni berapa luas dia ni. Kemudian trapezium ni berapa luas dia. Okay, dah tahu dah. So tadi kita cari dah. Segitiga ni, yang segitiga ni 9 meter. Jadi 9 meter tambah dengan 30. 30 tu untuk segi 4 ni. Segi tempat ni 30 meter dan tambahkan dengan 18. 18 tu untuk trapezium. Dua dan tambah dah bahagi dengan 10 saat. Sebab apa? Sebab keseluruhan dia jumlah masa yang dilalui adalah 10 saat. Okay, 10 saat di sini. Kita ambil je angka yang last kali ni, 10 saat. Okay, 10 saat. Jadi kat sini kita bahagi je dapatlah 5.7 meter per saat. Okey, yang seterusnya pecutan. Pecutan 3 saat pertama. Okey, 3 saat pertama pecutan. Bila pecutan ni kita guna formula kecurangan. Okey, dia kata 3 saat pertama kat sini. Okey, di sini. Bila kita kena guna formula kecurangan. Kita ambil kita kena tahu dia punya koordinat dia. Koordinat yang kat sini 0, 0 lah. Kat asalan ni 0, 0. Kalau kat sini 3, 6. Jadi kita guna formula kecurangan Y2 tolak Y1, 6 tolak 0 bahagi dengan 3 tolak 0. Okay, X2 tolak X1 kat sini. Jadi cari kecurangan kat sini, maka itulah pecutan. Okay, ataupun kata nama lain kita boleh kata pecutan ataupun kadar perubahan laju. Okay, kadar perubahan laju. Okay, ada soalan yang kata kira kadar perubahan laju dalam 3 saat pertama. Sama juga kita guna formula kecurangan. Okay, sama juga dengan pecutan 3 saat pertama. Sama juga kita kena guna formula kecurangan. Okay, jadi sama sahaja. Okay, tengok pula kuantiti yang diwakili oleh kecurangan graf. Untuk graf jarak masa. Tadi graf laju masa. Sekarang kita tengok pula untuk graf jarak masa. Okay, kalau untuk graf jarak masa, dia berbeza. Okey, untuk jarak yang dilalui dalam 6 saat pertama. Okey, 6 saat pertama ni. Di sini. 6 saat pertama di sini. Okey, macam mana nak kira? Kita just tambah saja 6. Dia tambah sama 12 meter. Tambah dengan 4 meter. Sama dengan 8 meter. Maksudnya kat sini nak jarak yang dilalui 6 saat pertama. 6 saat pertama ni dia dah bergerak berapa jauh dah. Dah bergerak berapa jauh. Jadi kat sini 4 meter. Dia bergerak 4 meter. Okay, dah bergerak 4 meter, tambah sahaja dengan 12 meter.
Okay, sorry, jarak yang dia lalui dalam 6 saat pertama. Kita tolak lah. Kita tolak. Kita tolak 12 ni tolak 4 untuk tahu jarak ni berapa yang dia lalui. Berapa jarak yang dia lalui kat sini. Ni bayangkan kereta ni, ada kereta ni dia lalu, dia naik, itu berapa dia punya jarak daripada sini sampai ke sini, berapa. Jadi kena tolaklah 12 meter kat sini, kena tolak dengan 4 meter. Dapatlah 8 meter. Jadi jarak yang dia lalui kat sini ialah 8 meter. Okey, kat sini 8 meter. Okey, yang seterusnya pula, okey, laju 6 saat pertama. Laju untuk 6 saat pertama di sini. 6 saat pertama ni sini berapa. Nak kira laju dia jarak bagi masa. Okey, jarak untuk sini, untuk yang ni berapa? Jarak dia sini 8 meter. Yang kita dah cari tadi 8 meter. Jarak dia 8 meter, kemudian masa dia 6 saat. Okey, 6 saat. Sebab dia kata 6 saat pertama, jadi 6 saat lah kat sini. 6 saat. Jadi 8 meter bagi 6 saat dapatlah 4/3 meter per saat. Ini jawapannya. Okey, yang seterusnya pula dia kata jarak 5 saat terakhir. Dia kata jarak 5 saat terakhir. 5 saat terakhir di sinilah. Okey, 5 saat terakhir di sini. Okey, sebab 15 tolak 10, 5. Jadi 5 saat terakhir di sini. Okey, dia kata jarak 5 saat terakhir. Nak kira macam mana? 12 lah. Okey, daripada sini 12 kat sini dia turun sampai ke kosong. Jadi jarak dia 12 sahaja. Jadi 12 kat sini jarak dia 12 meter. Seterusnya dia kata laju 5 saat terakhir. Laju 5 saat terakhir di sini juga yang nak laju. Bila laju jarak bagi masa. Jarak dia 12 meter yang kita cari tadi. 12 meter bagi dengan masa dia kat sini yang dalam 5 saat terakhir ni 5 saat lah. Sebab dia kata nak minta 5 saat terakhir. Jadi dia punya masa dia 5 saat. 5 saat. Jadi kat sini 12 meter bagi 5 saat sama dengan 12/5 meter per saat. Okey, yang seterusnya pula dia kata tempoh masa, tempoh berhenti. Okey, tempoh dia berhenti. Yang mendatang ni bermakna dia tengah berhenti. Yang mendatang ni bermakna dia tengah berhenti. Okay, dia nak tahu tempoh dia berhenti. Berapa saat yang dia berhenti. Jadi kita nak tahu dia, nak tahu tempoh dia 10 kena tolakkan dengan 6. 10 kena tolakkan dengan 6 saat. Okey, 10 tolakkan dengan 6 saat dapat 4 saat. Jadi tempoh dia berhenti 4 saat. Okey, 4 saat. Okey, yang terakhir purata laju. Okey, purata laju. Okey, purata laju selama 15 saat. Okey, keseluruhan ni. Purata laju dia nak tahu purata laju keseluruhan ni. Jadi jumlah jarak kena bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak dia nak kira dia. Okey, yang ni jarak dia 12 yang kita kira tadi. Okey, yang naik ke atas ni 12 jarak dia. Okey, yang berdatang ni dia tak bergerak. Jadi tak ada lah. Okey, dia berhenti. Jadi tak ada jarak. Okey, dia berhenti. Okey, dia tak ada jarak. Kemudian tambahkan dengan 12. Okey, 12 yang dia turun ni. 12 meter. Okey, 12 meter ni yang dia turun. Maksudnya kat sini 8 meter, jumlah jarak dia 8 meter tambah dengan 12 meter. Jumlah masa dia 15 saat sahajalah. Okey, sebab keseluruhan ni semua 15 saat. Okey, 15 saat. Tengok yang terakhir ni sahaja 15 saat. Okey, kemudian sama dengan 20 bahagi dengan 15 saat. Ini jawapan dia. Okey. Okey, tengok pula kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okey, kita tengok pula kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Okey, kalau untuk yang ni luas di bawah graf laju masa saja. Okey, yang ni kita nak tengok kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf untuk laju masa. Okey, kuantiti yang diwakili bila kita cari luas di bawah graf untuk laju ni. Okey, luas kat sini kita akan dapat jarak dia. Okey, kita akan dapat jarak dia. Okey, kita cari luas di bawah graf ni, kita akan dapat jarak dia. Okey, kat sini kita cari luas kat bawah ni, kita akan dapat jarak dia. Okey, jarak yang dilalui. Okey, jadi kat sini jumlah jarak kat sini, bila nak cari jumlah jarak dalam graf ni, okey, kita buat je luas trapezium A ni, okey, yang A ni, okey, yang A ni, ini A. Tambahkan dengan luas segi 4B. Okey, segi 4 ni. Okey, tambah saja kedua-dua ni. Okey, kita tambah kedua-dua ni. Okey, kita cari luas trapezium dia, 1/2 darabkan dengan 16. 16 tu dia punya ni. Okey, dia punya garis lari ni 16 dengan 10. Okey, 10 ni. Okey, garis lari 16 tambah dengan 10 darabkan dengan 8. 8 ni dia punya tinggi ni lah. Ataupun dia punya lebar ni. Okey, 8. Kemudian dapatlah dia punya luas trapezium tambah pula dengan 10 darabkan dengan 6. 10 ni dia punya tinggi dia ni. 6 ni dia punya lebar untuk segi 4B ni. Jadi kat sini dapatlah kita tambah semua ni. Darab semua ni tambah semua ni dapatlah 164 meter. Jadi jumlah jarak untuk graf ni, laju masa ni, dia punya jumlah jarak dia 164 meter.
Okey, ini dia punya formula untuk trapezium lah. Kena ingatlah ni. Okey, satu benda dengan hasil tambah dua garis lari. Okey, dua garis lari darabkan dengan tinggi.